Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Aiman Arif bin Tarmidi dengan nombor metrik D201910889192. Hari ini saya akan menceritakan tentang pengenalan kepada pencetakan 3D. Pencetakan 3D adalah proses pembuatan di mana objek pepejal 3 dimensi dibuat. Ia membolehkan penciptaan model 3D objek fizikal menggunakan satu siri rangka kerja pembuatan tambahan atau berlapis, di mana lapisan diletakkan berturut-turut untuk mencipta objek 3D yang lengkap. Pencetakan 3D juga dikenali sebagai pembuatan tambahan. Pencetakan 3D adalah alternatif kepada proses pembuatan produk tradisional di mana objek direka dengan memotong dan membentuk bahan mentah secara paksa dan membina objek melalui penggunaan acuan. Bahan yang utama digunakan dalam pencetakan 3D atau 3D printing adalah plastik. Bahan plastik adalah peratus yang tinggi digunakan dalam pencetakan 3D. Bahan plastik sangat sesuai untuk printer 3D yang menggunakan fused filament fabrication. Pada umumnya, bahan-bahan print 3D yang digunakan adalah merupakan tali plastik yang dipanaskan hingga lentur, kemudian diproses melalui mesin yang disediakan. Yang pertama adalah polylactic acid atau PLA. Plastik ini merupakan bahan print 3D yang paling mudah digunakan dan sesuai di peringkat permulaan pembuatan. PLA adalah bahan pilihan untuk kebanyakan pengguna kerana kemudahan penggunaan, ketetapan dimensi yang tinggi dan kos yang rendah. Yang kedua adalah acrylonitrile butadiene string. Bahan plastik ini lebih susah daripada PLA. Bahan plastik ini sangat sesuai untuk pembuatan dalam bidang automotif seperti kepingan kenderaan. ABS adalah bahan kos rendah. Selain itu, tahan terhadap suhu yang tinggi. Bahan ABS juga disediakan dengan pelbagai warna dan sangat kukuh kerana diproses pada suhu antara 220 darjah Celsius hingga 250 darjah Celsius. Yang ketiga adalah polyethylene terephthalate atau PET. PET adalah sangat mudah untuk dicetak. Selain itu, ia dapat menghasilkan permukaan yang lembut dan kalis air. Bahan ini sangat sesuai untuk membuat botol minuman. Yang keempat adalah nylon. Nylon adalah bahan semi-fleksibel yang keras dengan kesan yang tinggi. Nylon sesuai untuk mencetak bahagian yang tahan lama. Yang kelima adalah polyvinyl alcohol atau PVA. PVA biasanya dikenali kerana kebayaannya yang larut dalam air dan sering digunakan sebagai bahan sokongan untuk cetakan yang kompleks. Yang keenam adalah polyurethane thermoplastic atau bahan TPU. Merupakan termoplastik yang fleksibel. Bahagian mencetak 3D dengan TPU lebih tahan lama dan mampu bertahan pada suhu persekitaran sehingga 80 darjah Celsius. Filament TPU adalah tahan dari segi hentakan dan tahan kepada banyak bahan kimia. Ini merupakan bahan mudah merenggangkan dan membengkok. Saya akan menerangkan mengenai jenis-jenis pencetakan yang terdapat dalam 3D. Saya akan jelaskan tiga jenis, iaitu tiga jenis yang sering digunakan pada masa kini, iaitu stereolithografi, fused deposition modeling dan 3DP. Yang pertama ialah stereolithografi. Stereolithografi ini berfungsi, kita perlu bayangkan kita mandi dengan dipenuhi oleh polimer cecair. Rasuk laser yang melewati permukaannya memeles lapisan. Selepas kesediaan salah satu lapisan, platform akan menurunkan bahagian itu supaya polimer cecair mengisi longkang. Kemudian, keadaan berubah. Perincian naik ke atas dan laser itu sendiri akan berada di bawah. Pencetakan sedemikian tidak boleh disimpan di rumah kerana ketoksikan fotopolimer itu serta kos perkhidmatan yang tinggi. Kedua adalah fused deposition modeling atau lebih dikenali sebagai FDM. Dengan FDM ini, unit tersebut akan memercikkan pemakanannya melalui lapisan muncung khas oleh lapisan. Ini termasuk peranti seperti markerboard, pencetak stratasis dan unit yang digunakan dalam memasak seperti berpakaian produk keju
adunan dan frosting serta alat perubatan gel. Yang terakhir sekali adalah kaedah 3DP. Kaedah 3DP ini terdiri daripada penggunaan gam ke bahan, diikuti dengan lapisan serbuk segar dan semuanya baru. Hasilnya adalah bahan seperti plaster. Jika anda menambah cat pada gam ini, anda akan mendapat objek yang berwarna. Teknologi ini selamat digunakan untuk kegunaan domestik dan pejabat. Untuk bahan-bahan seperti kaca, tulang, getah yang sesuai dan juga terdiri daripada serbuk, habuk dan papan. Seterusnya bersama saya Nur Fadilah yang akan menerangkan tentang kelemahan dan kelebihan percetakan 3D. Antara kelebihan percetakan 3D ialah ia mampu mencipta produk yang kompleks tetapi dengan kos yang rendah, di mana percetakan 3D membolehkan penghasilan yang lebih kompleks yang tidak dapat dihasilkan oleh pelbagai dan kebanyakan teknologi tradisional atau secara manual. Dan sifat aditif itu sendiri bermaksud bentuk yang kompleks tidak datang dengan penambahan kos. Kelebihan yang kedua ialah kos permulaan yang rendah berbanding dengan teknologi lain iaitu injection molding atau lebih dikenali sebagai acuan suntikan. Setiap bahagian yang ingin dihasilkan ia memerlukan acuan yang terlebih dahulu. Untuk menghasilkan acuan tersebut ia memerlukan kos yang tinggi. Manakala percetakan 3D tidak memerlukan sebarang acuan untuk dihasilkan terlebih dahulu. Oleh itu, kos yang terlibat hanyalah kos penggunaan bahan untuk percetakan 3D itu sahaja. Kelebihan bagi percetakan 3D yang ketiga ialah ianya sesuai dijadikan untuk penghasilan prototype. Dalam proses mereka cipta sesuatu produk, kita perlu memprototypekan produk tersebut supaya kita faham bagaimana produk itu berfungsi dan mungkin kita dapat mengenal pasti beberapa kesilapan yang mungkin akan berlaku. Secara tradisional, prototype boleh dihasilkan dengan menggunakan bahan yang sedia ada ataupun bahan terpakai seperti kayu, besi buruk dan kotak. Ianya akan memakan kos yang tinggi jika prototype tersebut dihasilkan dengan menggunakan teknik molding iaitu pengacuan suntikan, kerana pengacuan suntikan memerlukan kos yang tinggi pada permulaan. Seterusnya, antara kelemahan percetakan 3D ialah kekuatan yang rendah dan bersifat anisotropik. Anisotropik bermaksud objek yang dibina ataupun yang dihasilkan lemah dalam satu arah. Objek yang dihasilkan oleh percetakan 3D bersifat anisotropic sebanyak 15% kerana penghasilan lapisan demi lapisan. Oleh hal yang demikian, bahagian yang dihasilkan oleh mesin 3D selalunya digunakan untuk fungsi yang tidak kritikal. Kelemahan yang kedua ialah ianya memerlukan kos yang tinggi untuk penghasilan skala yang besar. Percetakan 3D tidak mampu bersaing dengan proses pembuatan yang lain seperti pengacuan suntikan dari segi penghasilan yang berskala besar. Kelemahan yang seterusnya ialah ketepatan yang terhad. Ketepatan objek yang dihasilkan oleh percetakan 3D bergantung kepada penentu ukuran mesin tersebut. Kebiasaannya, mesin pencetak 3D mempunyai ketepatan dalam lingkungan 0.5 mm. Ini bermaksud bahagian yang berukuran 5 mm yang anda reka akan mempunyai bacaan antara 4.5 mm hingga 5.5 mm. Selain daripada itu, kebanyakan mesin percetakan 3D tidak dapat menghasilkan bahagian yang berukuran kurang daripada 0.5 mm. Kita terus ke bahagian kesimpulan ataupun penutup. Secara kesimpulannya, percetakan 3D ini sudah menjadi sebuah inisiatif ataupun gelombang penghasilan produk yang baru di dunia. Komponen atau bahan tambahan dari sebuah produk meluas di pelosok dunia, iaitu percetakan 3D ini. Walaupun bagaimanapun, tanpa kita sedar, penggunaan cetakan 3D ini sudah bergerak aktif di luar negara kerana kebanyakan teknologi di syarikat-syarikat besar menggunakan teknologi 3D printing ini kerana mendapati nilai yang dihasilkan lebih meningkat berkualiti dari segi ketahanan, hasil cetakan yang seragam dan masa lebih ringkas. Maka dengan itu, tidak asing lagi bahawa penggunaan percetakan 3D ini sudah menjadi sebuah penggunaan yang terbaik.